Kita sudah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera. Adakah kita sudah live? Mari kita semak status kita. Sekiranya anda mendengar suara saya, boleh minta tolong. Adakah anda mendengar suara saya ataupun tidak? Oh ya. Sudah. Alright. Okay. Lagi 5 minit untuk kita mula bersiar. Kita mulakan kelas kita. So at the moment saya akan menyapa siapa sahaja yang berada di sini. Dan sekiranya anda menonton rakaman kelas ini, ya, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum untuk anda. Salam sejahtera. Selamat pagi, selamat malam, selamat petang, di mana sahaja anda sedang mengikuti rakaman siaran ini. Dan silalah komen dekat bahagian ruangan komen anda berasal dari negeri mana, di mana anda sedang mengikuti siaran live ini. Coach daripada Ipoh. Coach hari ni daripada Ipoh. Ada orang Ipoh tak malam ni? Ada tak? Ada tak orang daripada Ipoh? Yang lain, anda mengikuti live ini daripada negeri mana? Kita ni dah lama tak bersiaran kan, jadi kita nak berkenal-kenalan lah. Berkenal-kenalan. Yes, salam sejahtera. Baik. Kepada yang lain, apa khabar anda semua? Apa khabar? Sudah makan ke belum? Ashrafi daripada Kedah. Saya baru balik daripada Sungai Petani. Kedah bahagian mana, Cik Al-Ashrafi? Daripada Kedah, daripada mana? Ya, Kulim, daripada Gurun, daripada SP. Dapatlah merasa duduk SP 2 hari 1 malam. Alhamdulillah. Okay, yang lain anda mengikuti daripada mana? Oh, terima kasih Jefferson Nuing Jemi. Daripada nama ni mungkin geng-geng Borneo ni. Tak apa, terima kasih kerana share video ini. Terima kasih. Baik. Oh, Kulim, dekatlah kita. Sudah dekat. Tak apa. Next time mungkin kita boleh join untuk dinner sama-sama. Untuk trip kali ini masa agak tak banyak ruang. Even duduk stay dekat hotel dekat Ipoh ni pun coach tak banyak keluar sebab ada terlalu banyak urusan berkenaan dengan HRD Corp dan juga urusan kelas yang perlu disettlekan. Yang jadi isu tu. So kita tak dapat nak bertemu sangat dengan kawan-kawan di sana dan di sini. Right. Okay, kepada 6 orang yang sudah berada dengan kita sekarang, dan juga kepada anda yang sedang mengikuti rakaman, adakah anda pernah mengalami musim kemalangan? Adakah anda pernah mengalami musim kemalangan? Oh ya, sebelum tu nak tanya, adakah live ini lancar bila anda menonton? Sebab saya test line internet hotel ni so far so good. So kita pun nak tanya juga, adakah ianya okey? Mohon komen
berikan komen. Berikan komen. Adakah live ini okey ataupun out, ataupun ianya sangat teruk? Mohon berikan komen di ruangan komen. Ya. Lagi seminit lagi kita akan mulakan. Selamat malam kepada yang baru join. Adakah anda first time join? Nama Ashrafi ni pun macam first time saya nampak. Oh, Nur Rashikin, terima kasih. Video glitching sikit coach, sound okey. Okey lah, baik. So, ya, tak penting sangat tengok muka saya, lebih penting dengan suaranya. Alright, baik. Okey, sudah jam 9. Kita akan mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat kembali ke Safety Man Night Class. Kita sudah lama tidak ber-live dan coach ada sedikit kesempatan untuk live ini, maka coach ambil kesempatan untuk kongsikan tentang isu musim kemalangan. Sebenarnya ini adalah satu soalan yang ditanyakan oleh seorang rakan safety man dalam video yang lepas, kalau tak silap saya. Ceritanya baru sekarang sempat nak melayan, dan even nak buat video pun coach dah tak sempat nak mengedit. Jadi rasanya paling senang kita buat live lah. Baik, dan sekiranya ini adalah kali pertama anda mengikuti kelas Safety Man Night Class, coach ucapkan selamat datang dan jemput like dan follow FB Azhan Safety Man, dan coach juga berada di YouTube dan juga LinkedIn. Jemputlah like dan follow. Baik, now so kita akan mulakan kita punya kelas kita pada malam ini dengan membahaskan apakah punca kepada berlakunya musim kemalangan kat tempat kerja ini. Kenapa berlaku insiden yang bertumpuk-tumpuk ni? Kenapa? Baik, so dalam pemerhatian coach, pengalaman coach, ada beberapa sebab yang utama macam mana musim kemalangan ni boleh terjadi. Yang pertama lah, ini adalah sebab utama yang selalu coach nampak. Yang pertama ialah production ataupun kerja di tempat kerja kita tu, especially kalau kilang, kita panggil dia peak production period. Kita sedang berada dekat tempoh di mana kita berada pada tempoh yang sangat peak, sangat tinggi kita punya production kita. Semua orang sangat sibuk. Sampaikan tak sempat nak bertegur siapa. Kadang-kadang kalau kita tegur pun kena marah. Itu tanda-tanda tengah peak. Pada ketika ini OT berlambak-lambak. Banyak gila OT. OT berlambak-lambak dan memang tak ada ruang untuk bernafas langsung. So pada ketika ini semua orang terlalu fokus dalam melakukan tugas mereka sampai mereka tak sedar yang tempat kerja mereka sudah semakin terabai dan semakin banyak hazard wujud dekat tempat kerja tu. Contohnya macam pneumatic line tu, hos angin tu dia dah start mula bersepah. Dulu hos angin satu aja, sekarang dah jadi 3. Sebab semua tool dipakai serentak. Mula-mula untuk gun, sekarang dah tambah lagi dengan spana, dengan apa lagi, dengan pneumatic tool, semua sekali kena pakai serentak. Lepas tu tambah lagi dengan kabel elektrik, kipas, semua orang nak kipas sebab semua orang tengah sibuk panas tu. Jadi line elektrik, line tu line ni dia semakin banyak dekat lantai tu. Maka tempat kerja kita jadi semakin berisiko untuk berlaku kemalangan. Okay, so that's number one, peak.
dan peak season. Dan kemudian number 2, coach nak memperkenalkan kepada anda dengan satu perkara ini. Ianya dipanggil bathtub curve. Bathtub curve. Coach belajar tentang bathtub curve ni daripada director coach pada satu masa dahulu. Bahagian korporat ni mereka memang tugas mereka untuk mengadakan analisis dan kemudian buat study tentang kemalangan-kemalangan yang berlaku dekat tempat kerja kami. Sebab itulah dan itulah gunanya bila kita report insiden tu, mereka dapat kumpulkan semua report-report tu dan kemudian engage konsultan buat kajian dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Maka daripada di situ kami dapat lebih better idea tentang kenapa berlakunya kemalangan-kemalangan ni semua sekali. Okay, so kita lihat graf ini, kita ada X dan juga kita ada Y. So sebelah kiri sekali kita ada awareness level. Kita ada awareness level. Bila kita mula bekerja, awareness level semua orang adalah sangat tinggi. Awareness tentang safety. Semua orang datang pakai PPE yang elok. Semua orang buat kerja mengikut SOP. Semua tools dan juga machinery dalam keadaan baik. So semua orang sangat aware dengan keadaan di sekeliling mereka. Ceritanya along that way, semakin lama masa berjalan, level of awareness itu menurun. Sebab apa menurun? Contohnya macam kita sekarang ni lah dengan COVID-19 ni kan, kita jadi semakin selesa, kita jadi semakin cuai, kita jadi comfortable dengan keadaan sekarang ni, yang di mana tak banyak kematian berlaku, yang masuk hospital pun dah berkurangan. Ya, keadaan selamat membuatkan orang berasa selesa dan tahap awareness kita semakin turun. Kita dah tak berjaga-jaga sama seperti masa Delta mula masuk dulu. Ingat tak masa Delta masuk kat Malaysia tu, tiba-tiba saudara terdekat kita meninggal. Pakcik kita, rakan kita, anak buah kita, semua meninggal. Pada ketika itu semua orang sangat aware. Siapa yang tak pakai mask, kita marah. Siapa yang tak nak inject, kita tak jemput dia pergi ke kenduri kita. Benda-benda macam tu lah. So samalah bila berlaku keadaan yang selamat ni, awareness tak menurun. PPE dah start tinggal sana sini. Okay, SOP dah tak ikut. Apa lagi? Kena tegur pun ya tak ya. Macam tu lah. Dan dia akan turun sampai ke bawah dan kemudian dia akan mendata. Dia tak ada dia akan mendata. Mendata tu sama ada pada tahap 0 ataupun at least tinggallah satu elemennya. Dia akan mendata. Dan kemudian tiba-tiba akan berlaku sesuatu dan awareness tu dia akan spike balik naik ke atas. Dia akan spike balik naik semula ke atas. Now, bagaimana spike itu berlaku? Spike itu boleh berlaku atas dua perkara. Yang pertama ialah sebab berlakunya aksiden. Bila berlaku aksiden, orang tu nampak forklift tu terbalik kan, semua macam, wih, bahaya ni. So lepas tu bila forklift lalu je, semua orang jaga. Bila bila orang buat kerja je, semua orang pesan jaga-jaga. Macam tu lah. Dan kemudian yang kedua ialah kempen. So kita lakukan kempen, kita laksanakan kempen, kita organize kempen kesedaran, dan kemudian kita buat banyak aktiviti. So kita memporak-perandakan segala complacency tu jadi uncomfortable balik, dan semua orang jadi aware semula. Okay. So ini adalah sebab yang kedua kenapa musim tu berlaku. Sebab tahap awareness tu
semakin menurun di bawah. Ini adalah secondary effect daripada keadaan selamat yang kita cipta tu. Okey, baik. Ika. Hai Ika. Welcome back. Okey. So itu adalah dua punca utama yang dalam pemerhatian coach, bagaimana dan juga kenapa insiden-insiden tu berlaku. Okey. So punca. Sekarang kita nak cerita apa yang kita boleh buat sebagai OSH practitioner. Apa yang boleh kita buat? Okey. Oh ya. Untuk live safety minute class, kita ada satu peraturan. Peraturannya ialah jangan tunggu kelas habis baru nak tanya soalan. Terus tanyakan soalan di ruangan komen bila anda ada soalan. Alright. Okay. So itu kita punya peraturan. Yang lain kita tak ada, kita teruskan. Right. Now, apa yang kita boleh lakukan? Yang pertama, bila berlaku musim ni, saya tak tahu anda biasanya tunggu berapa insiden berlaku untuk panggil dia musim. Anda tunggu 2 insiden, 3 insiden, 4 insiden. Kalau macam tempat saya dulu, kita orang tunggu 2 insiden berlaku dalam tempoh 2 minggu. Kita orang dah gegar dah. Tak kira lah first aid ke, forklift terbalik ke, ataupun chemical spill ke, kita tak kisah. Janji namanya accident dan dia berlaku dalam tempoh 2 minggu tu, kita orang akan dah start gegar. Kita orang akan bergegar. Okey. Apa yang kita akan buat yang pertama sekali ialah major stop work order. Dan ini pun kita perhatikan berlaku dekat Malaysia juga. Antara kesnya macam kes dekat projek Lebuh Raya dekat KL, kalau tak silap saya. Bila ada kes jatuh tu, order, stop work order untuk projek tu untuk beberapa hari, 1 hari ke 2 hari. Dan kemudian masa stop work order tu apa kita buat? Kita buat perkara yang kedua, iaitu safety stand down. Safety stand down ni sebenarnya dia adalah toolbox, cuma ianya dibuat yang pertama sekali bila berlaku selepas accident. So kita akan communicate ada accident berlaku dan ada kecederaan, ada ada kerosakan, dan kita akan highlight beberapa perkara untuk mereka untuk mereka bertindak. Contohnya kalau ada PPE rosak, tolong report. Contohnya kalau ada mesin yang rosak, tolong report. So semua benda-benda tu kita akan maklumkan dalam safety stand down. Okay. So pertama sekali kita buat major stop work order. Kita akan stop semua sekali. Kalau macam kilang tu, kita buat major stop work order. Ini tak lama lah, biasanya sejam, biasanya 2 jam. Dan lepas daripada stop work order, dalam tempoh stop work order tu, kita buat stand down dalam setengah jam. Dan wajib leadership untuk setiap department tu yang akan lead stand down tu. So managers, supervisors, leaders, mereka yang kena bercakap, sebab ini menunjukkan keseriusan pihak management tentang musim kemalangan ni. So itu yang kita nak demonstrate. Okay. So safety, anda nak kena feed kepada stand down ni apa yang nak dikomunikatkan. Anda tak nak anda tak nak mereka menyampaikan kabar angin. So nanti benda tu jadi makin teruk. So itu yang pentingnya. Okay. Dan kemudian yang ketiga, kita dah cover major stop order, kita dah buat safety stand down. Kemudian yang ketiga, kita nak advise kepada kita punya management ataupun kita punya OSH committee kita
tentang kembali kepada asas. Asas tu apa? So, asas yang pertama ialah kita punya machinery dan juga kita punya tools. Adakah semuanya dalam keadaan yang baik? Dan ini bukannya limited kepada yang berkenaan kepada accident tu sahaja, ya. Contohnya macam berlakunya forklift. Yes, berlakunya forklift. Tapi saya nak anda pergi cek anda punya electrical extension. Saya nak anda cek anda punya kipas-kipas tu semuanya ada lagi tak cover dia. Saya nak anda semua cek sekali anda punya grinder. Adakah disk tu semua sekali memang tengah elok dalam standard size, ataupun dia jadi kecil molek sangat. Guard semua ada ke tidak? Kembali kepada asas, machinery dan juga tools. Dan mana yang rosak, quarantine dan repair. Kita nak kembali kepada asas. So itu yang pertama. Sebab apa? Dalam kita create safe workplace ni, saya gunakan DuPont Bradley Curve. Kita bermula daripada machinery dan juga facility, dan kemudian kita pergi ke OSH management system, dan kemudian barulah kita pergi kepada orang. Itu adalah step by step ni. Okay. So machinery tools. Sama juga kepada kita punya chemicals, storage, handling punya container kita, keadaannya elok, semuanya ada label. Storage kita masih dalam keadaan yang baik. Kalau dia perlukan aircon tu hidup ke tidak. Kalau kita dispose dia, adakah kita dispose dia dalam bentuk yang sepatutnya, dalam bekas yang sepatutnya, di tempat yang sepatutnya. So chemicals. Basic yang seterusnya ialah SOP. Adakah kita masih follow SOP? Adakah kita ada SOP? Contoh macam forklift kan, kita ada tak SOP-nya tu? Ada ke tidak? Kalau tak ada, kena buat. Siapa nak kena buat? OSH committee nak kena bantu. Okay? Dan kalau ada SOP, adakah SOP tersebut relevant? Inilah masanya nak review semula. Dan adakah SOP itu semua orang tahu? Kadang-kadang ada SOP tapi tak tahu mana datang SOP tu, apa yang tulis kat dalam tu, tak tahu. So itu antara isu-isu basic yang kita nak kena tackle. Okay. Sorry, maafkan saya. Dan kemudian kerja-kerja yang dilakukan mestilah ada risk assessment. Dan risk assessment kalau dah sedia ada, kembali suruh semua orang baca semula dan kemudian sign. Suruh semua orang baca semula. Dan kalau tak ada, nak kena buat. So pada ketika ini kita sebarkan semua JHA, suruh buat JHA. Lepas tu dah kumpul semua sekali tu, baru kita set nak convert daripada JHA pergi jadi HEROES, jadi proper risk assessment punya dokumen. Sebab dalam prinsip asasnya, setiap kerja dekat tempat kerja tu sepatutnya ada risk assessment, termasuklah buat CPR. Sekiranya kerja tersebut tak ada risk assessmentnya, maka kerja tersebut adalah haram. Setuju tak? Setuju tak dengan statement tu? Kalau kalau dia tak ada, kerja tersebut tak ada risk assessment, maka kerja tersebut adalah kerja illegal. Betul tak? Betul tak? Setuju tak? Komen. Okay? Baik. Baca komen sekejap. Topik best memang berkaitan sangat-sangat. Ya, Cik Ham, tengah berlaku lah tu. Oh, Abang Syarul Nizam ada lah malam ni. Hai Abang Syarul. Cik Nurmadiah dengan Jiva Jyoti ni memang duduk satu tempat kerja je. Okay.
Okey, baik. Tak ada lagi soalan, kita sambung. Setuju coach. Ya, terima kasih. Terima kasih Cik Ham dan juga Cik Nur Mardiah. Setiap kerja mesti ada risk assessment. Kalau tak ada risk assessment, maka itu adalah kerja yang illegal. Okey. Baik, sambung semula. Yang seterusnya ialah housekeeping. Ya. Adakah tempat kerja kita tu housekeepingnya masih lagi senonoh? Adakah everything has a place and there is a place for everything? Basic 5S tu, adakah prinsip itu masih applicable? Adakah ada benda-benda yang tak sepatutnya berada kat tempat kerja kita tu tapi ada kat situ? Contohnya macam tayar forklift yang dah entah mana datang duduk dekat situ. Kenapa dia duduk kat situ pun tak tahulah. Yang itu pun kita nak ni. So itu dalam 5S itu adalah level yang pertama, iaitu sorting. Kita nak buang benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab kadang-kadang tempat kerja kita ni jadi sempit sebab ada benda-benda yang tak sepatutnya berada dekat situ, ada dekat situ. Antaranya lah kan, kalau kat dalam kilang, antara benda yang menyemakkan kita punya kilang tu ialah WIP, work in progress. Biasanya work in progress ni akan lepak kat tempat yang tak sepatutnya atas satu sebab, iaitu quality punya isu. Sebab yang nombor 2 ialah planning punya isu. Patutnya jalan ke sana, tiba-tiba dia kena patah balik, ataupun dia jalan-jalan kena stop sebab kena bagi laluan kat benda lain. Ini benda-benda yang kita sebagai safety, kita nak kena be sensitive and then be aware. Bila nampak kan ada benda pelik kan kat sebelah green lane tu, tanyalah, ni siapa punya ni apa ceritanya? Saya selalu tanya soalan tu. Dan masa kat kilang saya dulu, setiap parts yang sedang dimanufacture, dia akan ada satu file booklet, satu file dokumen yang dipanggil routing. Routing ni akan menunjukkan dia destinasinya asalnya daripada mana dan dia hendak ke mana, dan setiap ada statusnya tu. Saya pandai baca benda lah tu. Dan itu yang orang yang orang appreciate lah tentang saya. Anda bagaimana? Adakah anda pandai baca benda-benda tu? Dan bila saya baca kan, apa pasal parts daripada projek ni banyak sangat ni, saya akan terus tuju kepada operation manager ataupun production punya director. Kenapa kita ada isu ni sekarang? So kita raise concern. Aku concern ni sebab forklift nak lalu sekarang dah tak boleh. Asal nak lalu je sempit, takut tersenggol, takut teritu terini. Dulu bila saya raise benda tu, mereka nekan saya punya concern tu untuk dapatkan bajet dan sewa satu lagi warehouse untuk simpan WIP kat situ. Macam tu lah. Okay, housekeeping. So itu adalah langkah yang ketiga, balik kepada asas. Okay, yang keempat, apa lagi yang kita boleh buat ialah kita nak menggalakkan semua orang untuk melaporkan hazard. Dalam kata ringkasnya, kita maksimumkan penggunaan kad UCU Act tu. Kalau anda ada lah, ataupun tempat saya dulu kita panggil dia observation card. Kenapa saya katakan galakkanlah tim kita ni, warga kerja tempat kita ni, untuk melaporkan hazard? Sebab kalau kita galakkan mereka untuk laporkan near miss, takut-takut benda tu dicipta direka. Dan bila dia fokus kepada unsafe act dan juga unsafe condition, biasanya near miss tu akan ikut sekali. Dan unsafe act dan unsafe condition lebih mudah untuk dicari. Kalau satu hari dapat 20 laporan,
saya jamin 3 bulan mesti boleh dapat hari-hari juga. Hari-hari dapat. Dan kita sebagai OSH practitioner, bila kita dapat tu, kita nak analyse, dan kemudian kita nak delegate benda-benda tu bagi dekat siapa. Ataupun anda mungkin nak pass tanggungjawab untuk baca segala laporan tu untuk respektif department. So kita gandakan lah. Dan kalau anda ada ada KPI untuk semua orang submit berapa bulan, katalah 1 hari 1 lah kan, gandakan dia 1 hari 4, kita nak 4. Untuk 2 minggu straight ni kita nak 1 hari semua orang keluarkan 4 kad untuk laporkan hazard tu. Dan sekiranya anda rasa itunya terlalu mencabar, anda boleh tambahkan lagi satu lagi elemen, iaitu laporkan benda yang selamat. So kalau dah cari benda yang tak selamat, dah tak jumpa, start report benda yang selamat. Sebab melaporkan kedua-dua perkara ini akan membawa kebaikan. Believe me, dia akan membawa kepada dua. Okay. Cik Ham ada feedback. Tapi selalu unsafe condition jadi unsafe act, penat ajar. Tak apa Cik Ham, biar mereka tersesat sekejap. Yang penting kita nak mereka lapor. Itu perkara yang pertama. Tentang kategori itu kita tolak tepi dulu. Yang pertama sekali, kita nak mereka lapor dan kita nak gandakan. Dan saya rekomen anda buat chart untuk setiap department, dan anda buatkan dia dalam percentage of submission. Sebab size department tak sama kan. Warehouse biasanya department yang paling kecil. Dan kemudian QC pun tak ramai orang juga. Dan kemudian department production biasanya yang paling ramai. Kalau kita by submission, number of submission, kalah lah yang lain-lain tu. Tapi kalau kita buat dia dalam bentuk percentage, then dia lebih baik. Okay. Kenapa kita nak gandakan pelaporan ni? Antara sebabnya yang utama ialah kita nak mereka start melihat dan juga berfikir, selamat ke tidak ni? Itu yang kita nak. Kita nak mereka start berfikir tentang safety all the time. Bukannya mereka spend 1 bulan kita kena hantar 10 kan, tunggulah ujung bulan baru isi. Tak, kita tak nak. So kita nak gandakan supaya mereka berfikir tentang safety hampir pada setiap masa. Perlu biasakan staff untuk lapor hazard. Safety practitioner akan verify dan classify. Ya, betul. Biasakan mereka sampai kebas. Itu kita punya target. Biar dia sampai kebas, biar dia nampak je hazard. Dan pada ketika ini juga, anda juga nak evaluate keberkesanan sistem pelaporan anda. Adakah sistem pelaporan anda efektif? Efektif tu bermaksud daripada yang pertama, adakah staf pekerja tu mudah nak gunakan sistem yang anda cipta tu? Itu nombor 1. Efektif yang nombor 2 ialah, adakah selepas terima tu, adakah ianya mudah untuk anda gunakan data tu? Sekiranya mudah nak lapor tapi susah nak analyze, pun membazir juga. Sebab saya jumpa banyak, report 1 hari semua orang hantar 10, 1 hari 10, tapi bacanya tidak. Dan kemudian lepas analyze, action. Adakah action daripada laporan-laporan tersebut traceable? Traceable tu maksudnya bila action tu dibuat ataupun tak dibuat, kita tahu. Dan bila dah dibuat, ianya akan di-feedback kembali kepada yang memberi feedback, yang melaporkan tadi. Dan barulah anda punya sistem tu working.
Kalau tidak, dia akan jadi plastik. Tahu tak plastik? Dia macam bagus je dia, tapi sebenarnya tak ada fungsi apa pun. Macam tu lah. Itu yang kita nak elakkan. Alright. Okay. Now, pelaporan hazard. Dan kemudian yang terakhir, apa yang anda boleh lakukan ialah, dan ini berlaku, ini kita recommend untuk selepas untuk persediaan menghadapi musim-musim yang akan datang, iaitu bila anda set kempen, anda sepatutnya anda dah tahu bila musim-musim ni akan berlaku. Macam durian, kita boleh jangka dah bila durian nak gugur. Biasanya orang bulan 7, biasanya orang bulan 6. Dia kadang-kadang bila raya dia gugur, itu pelik nama dia. Anda patutnya bila anda buat trend analysis untuk insiden anda untuk 2 tahun, 3 tahun kebelakangan, anda boleh nampak dia punya trend tu. Macam company saya dulu, kita perasan every 4 months akan berlaku musim accident ni ataupun insiden-insiden besar. Dan kemudian bila kita start buat strategi, bila start kempen tu orang 2 weeks ataupun 3 weeks sebelum musim accident tu kan. So kempen tu dia panjang lah sampai langgar period insiden tu, dia berkurangan, dia punya musim tu jadi lebih jarang. So mula-mula 4 bulan sekali, dia dah jadi 6 bulan sekali. So means kita efektif. Maksudnya ianya efektif, barulah kita betul-betul ada sebab kenapa nak buat kempen. Barulah senang nak propose kepada management, untuk yakinkan kepada management, bos, kita nak panggil coach Azhan Safety Man ni untuk bagi talk tempat kita. Sebab apa? Sebab kita ada trend analysis, kita berdasarkan pada trend analysis ni, inilah musim-musimnya. Dan dia ni bagus, bos. Selalu buat lawak bagus-bagus ni, lawak dia semuanya deep. Macam tu lah. Okay. Contoh. Tak panggil tak apa, saya tak kecil hati. Okay, baik. Okay, so bikin itulah antara yang anda boleh lakukan untuk hentikan musim-musim kemalangan di tempat kerja anda. Baik, ada soalan untuk saya? Ada tak? Adakah anda mempunyai soalan untuk saya? Lain, tengok balik dekat atas. Ya, video ni glitching lah. Saya pun heran kenapa dia glitching. Adakah ada soalan untuk saya? Nampaknya tak ada. Ada tak? 4, 3, 2, 1. Baik. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kelas Safety Man Night Class ni. Short, sweet and simple. Cantik. Triple S. Terima kasih atas soalan-soalan dan juga participation anda. Normadia, Syarul Nizam, Cik Ham, Ashrafi, Ika, Sarma, Syikin. Terima kasih semua. Semoga apa yang dikongsikan ini bermanfaat kepada anda semua. Dan sekiranya anda belum jadi sebahagian daripada rakan Network Safety Man, jemput like dan juga subscribe kepada Facebook page Azhan Safety Man dan juga di LinkedIn, di mana sahaja anda menonton rakaman ini. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Tomak Nina and be safe. Coach Azhan Safety Man. Assalamualaikum.